Assalamualaikum Ustaz. Kak Izz buka majlis dulu ya. Waalaikumsalam. Boleh. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tamim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk tajuk Isra' dan Mi'raj. Kalau yang muka surat tu muka surat 32 kan Ustaz? Betul. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih pada Kak Liza, Kak Syida, Kak Nurdini, Kak Amelia, Tuan Idris, Tuan Rafidah, Kak Maslian, Sarifah dan sahabat-sahabat yang akan masuklah sekejap lagi insya-Allah. Ada Kak Khamisah yang baru dah seumpamanya. Baik, pada hari ini kita sambung perbincangan bab yang seterusnya ataupun bab yang terakhir dalam segmen akidah daripada buku yang kita gunalah, iaitu Fiqhul Hadis. Memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah dan dhaif itu bid'ah. Karya guru kami yang mulia, iaitu Dr. Umar Muhammad Nur hafizahullah ta'ala, seorang yang boleh dianggap sebagai pakar hadis dan antara yang sangat ilmiah dan tegas, namun sentiasa cuba untuk mengelakkan kontroversi. Dia bukanlah tidak tegas, tapi dia tegas dengan cuba mengelakkan sebanyak mungkin kontroversi atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkanlah. Baik. Ala kulli hal, tulisan-tulisannya jika difahami dengan betul, sebenarnya dia banyak menegaskan apa yang sebenarnya sepatutnya begini. Dia tak katalah orang lain salah, tapi dia kata yang sepatutnya begini. Itu kita fahamlah kaedah dia tu. Ada orang dia bila dia nak kata yang ni betul, dia kata dulu orang ni salah. Itu yang jadi sedikit tegang lah. Dan perlu. Benda itu perlu ya. Dia tak boleh semua benda yang dah jelas salah, maka kita kata okey, tak ada masalah dan seumpamanya. Buktinya apa dia? Bila semua orang bercakap tentang tanasuh arwah. Pada tanasuh arwah, kes perpindahan ruh. Bila ramai netizen bercakap, cuba tekan pihak, bukanlah menyampaikan maklumat pihak berkuasa apa semua, maka alhamdulillah pihak berkuasa agama Kedah segera mengeluarkan kenyataan tentang, pertamanya tentang bunuh jerai, dan yang keduanya tentang tanasuh ataupun perpindahan roh di antara jasad-jasad itu yang sangat mirip dengan agama ataupun doktrin agama selain daripada Islam. Antaranya adalah agama Buddha lah, reinkarnasi. Sahabat saya Ustaz Dr. Khairul Nazrin, dia punya PhD, dapat PhD tesis terbaik tahun 2020, 2019 ataupun 2020. Tesis terbaik yang buat sekian lama Akademi Pengajian Islam tak anugerahkan pada sesiapa. Dr. Khairul Nazrin lebih muda pada saya, dan sekarang lulusan Madinah, dan sekarang ini menjadi pensyarah di KUIS, College Universiti Islam di Kias, College Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra di Kelantan lah. Walaupun dia dapat sekolah tawaran untuk menjadi pensyarah tetap di UM, tapi beliau memilih untuk duduk kampung. Itu kita. Apalah. Cuma nak katanya PhD beliau adalah tentang kedudukan ruh dalam hadis-hadis Nabi SAW, tentang ruh
dan kajian dia mengambil kira kefahaman tentang ruh daripada agama-agama selain pada Islam dan juga kefahaman tentang ruh daripada masyarakat kita panggil aborigin ataupun masyarakat asli lah, masyarakat asal. Dan master dia tentang perkara yang lebih kurang sama ketika mana dia duduk di Mesir, ketika dia duduk di Sabah menemani isteri beliau yang mengajar di sana. Jadi beliau ada autoriti yang kuat lah dalam bercakap tentang perkara ini, dan saya tengok beliau sendiri yang gunakan istilah reinkarnasi. Reinkarnasi apa dia? Kehidupan semula lah. Bila dah mati, roh tu menjelma masuk dalam jadi ular, jadi kambing. Reinkarnasi dia jadi pusing-pusing. Sebenarnya roh tu sebab kefahaman roh sebelum daripada Islam, sebab bila Islam, siapa tengok saya punya live dengan dalam Ami Idris Show, kita menjelaskan perkara itu ya. Roh sebelum Islam datang, semua manusia berspekulasi tentang roh. Roh ni suatu benda yang paling manusia kita suka guna istilah misteri. Sebab benda gaib yang Allah Ta'ala tak cerita langsung. Hakikat roh. Sebab itulah para Nabi dan Rasul pun diajarkan oleh Allah, bila ada orang tanya tentang ruh, iaitu kamu ruh yang semua orang tahu dan maklum ada pada diri kita masing-masing yang hidup ni, tapi tak boleh nak cerita macam mana. Tak boleh nak cerita langsung. Sebab apa? Sebab Allah tak reveal langsung, termasuk kepada Nabi dan Rasul. Sebab itulah bila disebutkan yas'alunaka 'anir ruh, ditanya, kalaulah orang kafir tanya kepada kamu tentang ruhi Muhammad, qulir ruhi min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Selesai. Dan itulah skema Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu, yang terima wahyu daripada Allah. Tapi agama selain Islam, agama selain wahyu, termasuklah Yahudi dan Nasrani, bila mari tentang ruh, mereka akan spekulat. Khususnya golongan falsafah Greek kuno, Greco-Roman, Plato, Aristotle, Socrates, mereka semua tak tahu hakikat ruh, tapi mereka spekulat. Oh, ruh ni begini, oh, ruh ni begini. Dan bila agama Hindu dan Buddha juga, yang jauh lebih lama daripada Islam, sebelum Rasulullah menerima wahyu 570 Masih Rasulullah lahir, Rasulullah terima wahyu 40 tahun kemudian, 620 Masih. Makanya agama Hindu dan Buddha dah ada dia punya kefahaman tentang ruh. Itu yang timbul cerita hantu apa semua tu, konsep hantu, roh mati, menjelma jadi hantu, itu daripada agama Hindu dan Buddha yang memang ada dalam kitab dia. Islam tak ajar begitu. Jadi orang Melayu percaya pada hantu ni, ambil kepercayaan siapa sebenarnya. Sebab tu alhamdulillah kita dah khatam siri khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu dulu. Sewajarnya ibu-ibu sekalian yang sudah mendengarlah perbahasan kita tentang itu, dah maklum konsep ataupun apa sebenar di sebalik masalah tersebut ya. Kenapa yang orang Melayu percaya lagi pada hantu apa semua ni. Baik. Hari ini juga kita akan bincang satu lagi perkara ghaibiyat. Perkara yang tak mungkin dapat kita tahu melainkan mesti ada. Yang pertama qala Allah, yang kedua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra' Mi'raj satu kejadian agung yang tak mungkin para nabi dan rasul pun tahu. Kalaulah Allah tidak membawa Rasulullah pergi berjalan Isra' minal Masjidil Aqsa ila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, takkan Rasulullah akan experience dengan experience yang begitu ya. Bukan kuasa Rasulullah tak berkuasa langsung untuk buat benda itu. Allah yang memperjalankan Rasulullah. Itulah surah Al-Isra ayat 1 itulah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Jelas. Jadi sebab itulah asas inilah yang kita perjuangkan, yang saya tulis buku, yang kita tulis hari-hari ini, nak bagi faham kata siapa-siapa, tak kira kamu ustaz, tok guru, tok syekh, tok lebah, syekhul hadis, syekhul Quran, syekh apa sekalipun, tak kira lah profesor Madia, kau profesor ke apa, kau maulana, bila kamu nak dakwa satu benda gaib yang kamu nak nisbah, kamu nak kaitkan dengan dia, itu adalah urusan agama,
Yang mana dalam Islam satu benda gaib mesti urusan agama. Maka kamu kena datangkan yang Tuhan kata, yang Nabi SAW kata. Itu asas paling-paling utama. Jadi siapa nak cerita pasal Isra Mi'raj, mesti mari yang pertama Quran, yang kedua hadis, dan kalau nak rincikan lagi, kena tengok hadis-hadis lain yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Tapi apa yang berlaku adalah dalam tradisi kesusasteraan Melayu Islam kita, bila kisah Isra dan Mi'raj ini sampai sekitar 1100 Masih tempoh hari, maka cerita tu sampai secara lisan. Yang sampai secara lisan tu daripada pendakwah Qutb Guru zaman tu, yang barangkali versinya yang sudah bercampur aduk dengan riwayat yang tidak sahih. Dan kemudian sampai di telinga para periwayat ataupun penulis hikayat-hikayat Melayu ni, mereka pun exaggerate dah pula bila tulis balik. Maka memang ada hikayat Isra wal Mi'raj yang cukup luar biasa dia punya isi. Jadi versi itulah yang masyhur yang kita dengar selama ni daripada tok nenek ataupun kita punya ancestor, ustaz-ustaz kita yang pernah dulu bercampur aduk habis licin. Jadi kisah Isra wal Mi'raj yang original tu kadang-kadang sudah banyak yang tercemar dengan sumber yang tidak original. Itu jadi masalah. Pernahkah kita dengar di mana cerita bahawa seorang Rasulullah terbang, tiba-tiba jumpa seorang wanita yang sangat tua, sudah bongkok 3 dia. Nah, Rasulullah tanya, siapa kamu? Aku ni umur dunia. Tapi biasa cerita-cerita begini bertujuan untuk tujuan baik lah, nak bagi nasihat, nak bagi targhib wa tarhib, nak bagi motivasi dan nak dimotivate dan seumpamanya. Tapi Islam aja kita maklumat lagu tu mesti SOP-nya, tak boleh pandai-pandai. Sebab maklumat macam tu tak mungkin akal kamu boleh reach. Dia alam ghaib. Alam yang Allah saja tahu hakikatnya 100%. Para nabi dan rasul diberitahu dengan sedikit makluman dalam suratul Kahfi. Sebahagian nabi dan rasul dipilih untuk tahu sebahagian, dan sebahagian itu dia sampaikan kepada umat dia. Tiba-tiba kita bercakap benda gaib, seolah-olah kita ni tengok benda tu dengan mata sendiri. Saya cerita dah dulu, mukadimah panjang sikit lah malam ni. Semangat live dengan Amir Idris tak habis lagi. Cerita ni saya cerita dah dulu tapi tak tahu ingat ke tidak. Cerita Dr. Nizam Abdul Qadir jumpa dengan siapa dia? Jumpa dengan di Terengganu, di Besuk Kerajaan Langit, Ayah Pen. Cerita apa cerita ni? Ingat betul-betul ni. Ada 2 cerita. Cerita pertama daripada Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman yang dia dengar daripada orang kampung sana lah. Dia kata satu hari Ayah Pen ni pergi ke kedai runcit di kampung dia tu. Buat apa? Beli rokok. Jadi tuang kedai tu berseluruh lah tanya. Tok Ayah tak naik ke langit ke hari ni? Kerajaan langit kan? Dia pun kata dah naik lah. Turunlah balik ni. Buat apa? Di atas langit tak ada orang jual rokok. Jadi turun balik. Nampak tak mengarut? Tak mengarut benda tu. Tapi ada orang percaya. Ada orang percaya. Cerita kedua, ringkas ceritanya Dr. Nizam ni masa muda, masa dia belajar di Kuza. Masa tu Uniza ni namanya Kuza, Kolej Universiti Islam Sultan Zainal Abidin. Masa tu diploma lah sebelum pergi Mesir. Jadi dia duk minat mengaji akidah ni, duk minat cari ajaran-ajaran lah, nak guru ke, nak ambil maklumat ke. Jadi masa tu masyhur cerita tentang Ayah Pen dah ada masa tu di Terengganu akhir 90-an, awal 2000 lah. Ayah Pen dah jadi fenomena tapi belum nasional lagi masa tu tapi di Terengganu sudah ada kes dan direport berdasar sebab dia dalam daerah Terengganu Besut tu. Jadi Dr. Nizam ni dengan beberapa kawan yang 4 orang semua sewa kereta pergilah ziarah inilah nak jumpa Ayah Pen bulan puasa. Pergi sampai tu dah tengah malam.
Pukul 12, pukul 1. Dia pergi sampai dalam lebih kurang pukul 11 gitulah katanya. Ini saya dengar sendiri dalam majlis 2-3 kali saya dengar bila duduk dalam majlis Dr. Nizam Abdul Qadir hafizahullah taala. Jadi Dr. Nizam kata, tunggulah tanya orang rumah apa semua tu, dia kata ada nanti balik dah tu. Jadi boleh ke kami tunggu? Kata boleh. Dia ramah mesra lah. Nah, orang nak cari downline ni. Jadi apa berlaku adalah dia pun tunggu dekat pukul 1 keluar. Pukul 1 keluar begitulah, maksudnya dah lepas tengah malam. Ayah Pin pun balik. Lepas basa-basi lebih kurang begitu begini, maka Dr. Nizam dan kawan-kawan pun tanyalah, Tok Ayah daripada mana? Antara soalannya. Jadi Ayah Pin pun jawab, dari alam jin. Solat tarawih. Baru balik solat tarawih. Dari mana? Dari alam jin. Kalau kita yang mengaji Quran Sunnah ni, benda tu logiknya akal ke tuan-tuan? Kita dengar tu kita mengaku. Memang gebang tak gaban ni. Tapi bagi setengah orang, yang ni yang kita cari. Tok guru macam ni lah yang kita cari ni. Sebab apa dia sembang benda yang beyond our knowledge. Beyond our logic. Ini yang hebat ni. Kalau bercakap pasal taharah, ni biasa dengar. Ni ilmu langit ni. Dan apa berlaku adalah sembang lah. Lepas tu sembang pasal kerajaan langit. Dr. Nizam kata sembang tu daripada pukul 1 sampai pukul 4. Dekat pukul 5 dalam puasa tu. Tu cerita pasal kerajaan langit lah. Ada apa kerajaan langit? Tu cerita lah. Kerajaan langit yang ada begini. Saya buat ni. Saya buat tu. Saya buat ni. Sembang. Sepatah Quran tak ada. Sepatah hadis tak ada. Nampak? Semua mari daripada khayali. Rekaan mari mana dia dapat idea. Tapi dari satu perspektif, begitu kreatifnya mereka ni. Boleh cerita 2-3 jam benda. Macam mana dia boleh idea? Dia boleh exaggerate, dia boleh kembangkan cerita dia tu. So, from the other side of the perspective, he is very creative. Itulah yang berlaku pada penulis-penulis hikayat Melayu lama. Dari satu perspektif, walaupun cerita Nabi dan Rasul tu mereka sudah campur aduk, exaggerate, mereka gaul dengan cerita dewa-dewi lah apa semua. Lepas tu pengkaji sastra kata ini luar biasa, minda kreatif yang luar biasa. Betul lah. Masalahnya bila bercakap tentang benda yang dia sedang bercakap itu urusan agama. Cerita Nabi dan Rasul. Cerita syurga neraka. Bagi orang yang ada ilmu asas akidah macam kita, sepatut maklum bila dakwa benda yang berkaitan akidah tapi tak datangkan di luar bersumber entah mari mana, luar pada Quran dan hadis, maka tak boleh kita terima, mardud, tertolak. Itu asasnya. Jadi apa yang berlaku adalah sembang sampai habis, ringkas ceritanya lagi. Baliklah mereka. Nak balik itu, dia kata nantilah dulu. Bersahur sama-sama. Sahur eloklah sama-sama pukul 5.30 tu. Pukul 5 lebih tu. Makan ikan panahnya, nasi panahnya, bukan main lah. Sahur sama-sama. Jadi mereka pun, sahur elok ni. Puasa tak payah ni. Cuma silat dia tak tunggu solat subuh bersama-sama. Nak tahu semuanya subuh ke tidak. Dan akhirnya bila balik tu, mereka berempat. Maka daripada 4 orang tu, 2 orang dah jadi pro Ayah Pin, 2 orang lagi tu kata Ayah Pin sesat lagi. Ni bahaya saya kata ni. Kalau tak ada ilmu yang cukup di dada, jangan pandang-pandang nak pergi berdebat dengan ajaran sesat. Jangan. Baik baca Quran. Baik baca Quran di rumah. Baik baca terjemahan tafsir Quran, belajar tadabbur dan seumpamanya. Jangan duduk pandang-pandang nak pergi berdebat lah. Jadi apa berlaku adalah ringkas cerita, balah gaduh lebih kurang. Dia kata sesat lagi. Mana ada gitu? Dia kata, mana? Tadi elok tu ajak kita sahur apa semua tu takkanlah sesat. Yang ni kata, mengarut cerita macam-macam. Tu dia punya pandangan. Dah.
Bukan isu akidah pun dah. Jadi nampak tak? Confuse yang kita nak duduk letak benda yang bersifat ghaibiyat tu di mana? Ya isu akidah ke isu tidak akidah? Dia cerita je. Tu pengalaman dia, mimpi-mimpi dia. Biasalah tu. Nampak? Sedangkan bila ada kepercayaan, benda tu benda gaib semua, dah langgar daerah akidah. Ada i'tiqad kepercayaan tu. Keyakinan. Daripada situlah tiba-tiba turun satu jambatan yang tinggi, tengok tuan drum tengah jalan, driver pun break tu, berputar kereta, tersadai tepi gaung, tiba-tiba terpancullah daripada mulut salah seorang daripada mereka. Itulah kita dah kata macam-macam kat Tok Ayah. Sudah. jadi macam jadi macam kita jadi macam soalan nak kata kita jadi macam ni sebab kata macam-macam kat Taipei lah ni. Dahsyat lah, jangan main. Jangan main-main gitu. Ringkas cerita dah. Tak percaya cerita ni, Tuan Badan hidup lagi. Boleh tanya Dr. Nizam. Jepuk dia tanya, betul ke Ustaz? Ustaz Zairul dia cerita ni. Boleh tanya, tak ada masalah. Sami'tu, sanad Ali paling tinggi saya dengar sendiri. Daripada Dr. Nizam Abdul Qadir hafizahullah taala. Baik, sudah cerita sikit. Jadi ringkasnya nak kata apa-apa saja benda gaib kita nak dakwa. Contoh saya bagi contoh malam dengan Amit Risho tu, saya nak dakwa malaikat junjung syurga. Berapa malaikat semuanya? Rupa-rupanya ada 8 malaikat. Betul kan ada 8 malaikat? Carilah ayat Quran. Ada sungguh ayat Quran sebut malaikat yang junjung arasy Allah 8 belaka. Samaniyah, jelas sebut samaniyah. 8. Jadi boleh ke kita pandai-pandai? Mungkin 8, mungkin 7. Dah, 8. Allah Ta'ala sebut 8. 8 Quran jelas 8. Mungkin dia tukar-tukar shift. Jangan. Kamu ingat apa kerja McDonald ke tu? Tukar-tukar shift. Dah berat sungguh. Ni kita cara berinteraksi dengan wahyu ni. Bila bersabit dengan benda-benda gaib. Yang jadi duk pening, gunung jerai lah, apalah. Tu sebab jahil hakikat iman kepada Allah dan makhluk gaib menurut Al-Quran dan Sunnah yang kita duk belajar sekarang ni. Itulah yang duk tulis buku apa semua tu nak betul kesimpulan tu. Masalahnya bila berinteraksi dengan benda gaib, ni tok ayah saya kata macam ni, datuk saya kata begini, nenek saya kata begini. Benda gaib tu. Ustaz saya kata, ustaz saya yang boleh bomo. Tidak, ustaz tu uskun, ustaz dukun. Dia kata begini, jin ni ada 8 lubang. Lubang dia tidak sepatutnya kita, dia atas-atas. Lubang telinga duk dagu. La ilaha illallah. Kita rasa kelakar, tapi ada orang mungkin dia baca mastika, dia percaya benda tu. Aku percaya dulu. Mungkin kita dah baca mastika. Tak, seronok. Tapi rupa-rupanya jelas. Manhaj Al-Quran mari. Quran hadis ni, benda gaib yang Quran hadis cerita, setakat tu kita beriman. Yang mana Quran hadis tidak rincikan, contoh pasal jin tu, hidung dia lagu mana, dia bawa Ferrari ke, dia ambil SPM ke tidak, dia punya apa nama, yang baru ni apa dia, PT3 dah masuk ke tidak, cara apa urusan jinnya? Pasal cara urusan jin tu, cara urusan kita ni. Lagu tu. Tapi masalah kita sebahagian, kalau dia jumpa orang tua di kedai kopi ke, tok ayah ke, ustaz-ustaz ke, yang jenis old school ni, yang boleh cerita benda pelik-pelik lagu tu, bagi dia itulah hebat, itulah bisa, itulah ilmu tinggi, itulah ada ilmu yang tak ada pada zahir, ada ilmu batin, itulah tok guru, segala tok guru, walaupun mengarut ke main. Biasa kalau kadang baca Quran, duk syarah tafsir, tu biasa. Baca hadis, ramai baca hadis biasa. Ni boleh cerita apa dia? Di arasy Allah ni ada apa ni? Masa Nabi naik tu nak sampai arasy tu, rupa-rupanya di bawah arasy Allah tu bergantung apa dia tu. Jadi cara Nabi bergerak
nak tapak kaki, nak lagu mana? Boleh rincikan. Oi, itulah sebenarnya hebat. Kita tanya, ambil mana, Syekh? Quran ke hadis? Ada cikgu guru cerita. Itu kita dengar. La haula wala quwwata illa billah. Itulah. Suatu hari Jibril ni kepada dia. Jibril ni Nabi Muhammad bila duk berkawan lama dengan Jibril ni. Nabi Muhammad pun tanya, "Hey Jibril, kamu ni lama dah kita bersaing ni. Lama mana dah kamu khidmah dengan Allah ni?" Dia buat Jibril tu macam kerja 7-Eleven ke apa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak selayaknya kita bercakap begitu. Malaikat kita kata nak kenal Jibril, apa Allah kata pasal Jibril? Tengok Quran. Apa yang Allah kata pasal Jibril alaihissalam? Betapa nama dia Ruhul Kudus, yakni Jibril alaihissalam. Ruhul Amin, yakni Jibril alaihissalam. Dan pelbagai lagi nama-nama Jibril. Bahkan disebutkan alaihissalam para ulama. Layak kita kenal Jibril itu melalui pencipta dia sendiri kata tentang Jibril. Bagaimana kita kenal jin, bagaimana yang Allah cerita tentang jin. Rupa-rupanya tak hebat pun jin kita takut bukan main. Takut pada jin ni sampai tahap worship mereka balik. Duduk puja mereka, duduk bagi macam-macam. Sedangkan yang Allah Ta'ala ajar apa dia? Yang Allah Ta'ala ajar adalah jin ni ada kelemahan. Yang kita dah bincang dah sebelum ni. Jin tak tahu benda gaib banyak. Walaupun dia tu makhluk gaib pada pandangan, pada kita yang panca indera kita. Tapi sebenarnya jin satu makhluk yang tidaklah hebat sangat. Dia pun tak tahu benda gaib. Semenjak dia tak boleh naik ke langit, tahu apa dah dia. Sehingga kan buktinya apa dia? Bila Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, ketika mereka menjadi buruh pasaan saja. Mereka jadi buruh binaan dari zaman Nabi Sulaiman. Manusia jadi pemerintah. Sedangkan bangsa jin menjadi bangsa yang bekerja. Bangsa yang itu saja. Sehingga kan bila Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, duduk atas kursi bertungkak, jin tak tahu. Buat kerja tak berhenti. Berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun tak tahu. Dia kata Nabi Sulaiman tengok tak berhenti. Sehinggalah anak-anak sebut putih disebut dalam Quran tu, anak-anak makan tukak, jatuh jasad Nabi Sulaiman. Barulah mati dah, hore mereka. Nampak tak? Itu benda yang kita nak jelaskan. Baik, masuk pengajian kita pada hari ini, iaitu Isra wal Mi'raj. Isra berjalan malam, Mi'raj naik guna tangga, naik guna alat lah. Isra perjalanan malam. Jadi mak rempit patut tukar jadi mak Isra. Islamik lah sikit. Mana ada orang rempit sehari malam. Baik, apa sahaja soalan ni? Soalannya berbunyi, apa yang saya ketahui peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' berlaku setelah Rasulullah menerima wahyu. Betul? Namun saya menjumpai sebuah hadis dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan bahawa peristiwa tersebut berlaku sebelum baginda Nabi SAW menerima wahyu. Tengok. Saya jadi muskil. Boleh Ustaz jelaskan? Dakwaan itu berasaskan apa dia? Satu riwayat hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau soalannya begitu, yang pertama kena tahulah hadis mana tu. Bila jumpa hadis tu, betul ke maksud dia adalah tentang Isra' wal Mi'raj, ke ada perjalanan lain berbentuk mimpi dan seumpamanya. Sebab kita semua tahu Isra' Mi'raj pun ulama ada bincang lah. Majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah menerima bahawa Isra' wal Mi'raj adalah jasad dan ruh. Lagu mana? Wallahu alam. Allah yang nak. Rasulullah berjalan malam dengan borak dengan apa. Borak pun cerita sedap juga dah. Ingat ustaz-ustaz dulu cerita pasal borak. Nak pilih borak tu, borak mana tu? Jibril masuk dalam syurga cari borak mana ni nak ambil ni? Al-Barqu, Al-Barqu kilat. Borak ni sebab tu laju macam kilat tu, kibas yang laju macam kilat.
Masuk-masuk cari mana ni kipas yang sesuai ni nak bawa Muhammad manusia paling mulia mari jumpa Allah malam ni terima solat ni. Masuk-masuk dalam syurga tengok ada satu buruk ni dengan dia punya gaya, dengan dia punya tubuhan, dengan dia punya gaya apa semua tu, bahkan di dahinya tertulis Muhammad. Ni dah lah. Sedap ke dengan cerita tu? Sehingga kan apa berlaku? Sehingga kan ada gambar-gambar kuda separuh, manusia separuh bersayap. Di kedai-kedai mamak biasanya ada dulu-dulu. Kita tanya apa ni? Dia kata buruk lah ni. Rasa tak? Warna biru kita gambar dia. Boleh Google tengok nanti gambar buruk yang diilustrasikan oleh pelukis-pelukis Farsi. Cantik lah. Dari sudut artistik memang cantik. Kita pun syok tengok. Uish, dahsyat kan? Gambaran dia buat macam Pegasus, separuh manusia, separuh kuda. Allah Rabbi ya Karim. Capu haduk abilik. Baik. Kenapa Kak Nozian kita tu? Gelinak. Baik, apa yang berlaku kemudian adalah jawapan daripada Dr. Umar ni, dia kata hadis yang saudara sebutkan memang terdapat dalam Sahihil Bukhari. Ia adalah riwayat seorang tokoh tabi'i. Apa dia tabi'i? Anak murid kepada sahabat. Apa dia sahabat? Mereka yang Islam dapat jumpa Rasulullah duduk dalam satu majlis walaupun baby, setengah ulama memasukkan sebagai asgharus sahabah, iaitu sahabat kecil, dan kemudian meninggal sebagai muslim. Cuma ada perbincangan sikit jika dia murtad dan masuk Islam balik. Sama ada dia termasuk pada sahabat atau tidak. Sebab ada sahabat yang murtad kemudiannya maka mati dalam murtad. Itu lain ceritalah. Golongan munafik apa semua tu. Baik. Pun begitu para munafikin pun pada zahirnya mereka diiktiraf sebagai sahabat. Sebab yang tahu mereka munafik, kafir, kufur dalam hati hanya Allah dan Rasulullah dan sahabat yang bernama apa dia? Huzaifah ibnul Yaman. Sebagai dia je. Dan dia tak reveal rahsia itu sampailah dia mati. Seterusnya katanya lagi, hadis itu ada sungguh, kata guru kita ini. Ia adalah riwayat seorang tokoh tabi'i yang bernama Syarik bin Abi Damir yang berkata, aku mendengar Anas bin Malik bercerita tentang malam Isra Nabi dari Masjidil Haram. 3 orang lelaki mendatanginya sebelum baginda mendapatkan wahyu. Waktu itu baginda sedang tidur di Masjidil Haram. Baik. Yang pertama, majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah terima Isra Mi'raj adalah by the body and by the soul at the same time. From the beginning until the end. Tapi ada juga ulama yang berpandangan bahawa berlakunya adalah roh saja. Sebab mustahil body Rasulullah boleh body Rasulullah, body manusia Rasulullah tu flesh and blood boleh terima tekanan pergi sampai langit ketujuh apa semua dengan kelajuan cahaya borak macam mana. Kebah habislah rambut dia apa semua ni. Kau fikir begitu tak? Jadi sekali fikir macam logik. Betul juga. Jadi sebahagian sarjana-sarjana Islam intelektual mereka kata sebenarnya roh saja. Daripada Mekah tu roh dah. Roh apa peliknya? Roh Rasulullah biasa mimpi kita tengok syurga neraka, alam barzah apa semua, kita dah mengaji dah beberapa hadis tu. Ustaz Zul pun dah bawa buku saya sekarang yang 40 hadis kisah gaib ajaib. Dan dia suka dengan buku tu. Saya kata memang orang Melayu suka cerita. Jadi daripada dia dengar cerita mengarut mastika apa semua, bunuh jerai lah, apalah, dengan kayu kokar lah apa semua tu, why not kita tukar sikit Ustaz? Cerita benda pelik-pelik, benda gaib, benda ajaib, benda luar biasa, tapi qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita juga tapi sahih. Kenapa selama ni tak ada? Bukan tak ada. Kita tak belik Quran hadis tu. Tu ceritanya. Ni ustaz-ustaz yang ceramah ni. Masih baiklah ada ustaz Syahri Abdul Rahmannya, ada Dr. Azlannya, ada Ustaz Yusuf Arba'inya. Barulah kita, ada belakang dalam Quran rupanya. Selama ni 40-50 tahun buat apa? Duk main gitu.
Kau main cerita lagu tu lah. Sudah. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Paling tidak lah. Nampak Quran lagu ni sebenarnya. Hadis lagu ni sebenarnya. Bayangkan Quran tu 6,236 ayat. Bayangkan hadis Nabi Sahih Bukhari saja 8,000 riwayat. Sahih Muslim 5,000. Tak baca habis belaka tu. Sebab tu saya syorkan ustaz-ustaz muda ni supaya tulis buku susun balik secara tema. Saya bertema. Sebab kita nak suruh orang awam belajar semua, saya ustaz, geng-geng ustaz pun tak belajar habis tu. Jadi keluarkan tema. Contoh, hadis-hadis tentang kita tengok orang Melayu ni ada masalah dari sudut faham mimpi, ikut apa yang Allah dan Rasul kata pasal mimpi. Kita confuse, kita nak mimpi ni begini ikut dan cerita. Sebab apa? Sebab tidak ada SOP daripada Quran dan Sunnah tentang mimpi. Maka saya syorkan sahabat-sahabat 2-3 orang. Saya nak buat belakang politik juga, kita pun ada projek kita pun semua. Apa saya kalau boleh nak drone, nak kadarkan seramai boleh penulis-penulis muda ni yang ilmunya bahasa Arabnya jauh lebih baik pada saya, yang boleh akses kepada sumber, dan mereka ni minat menulis tapi kononnya tak ada idea menulis. Saya kata mengarut tak ada idea. Harus tak ada idea. Memang mengarut. Saya boleh tunjuk 10 kaedah yang menyebabkan jebuk-jebuk idea nanti. Lebih-lebih. Ada. Contohnya yang ada masalah lagi di kalangan orang Melayu ni apa dia? Tentang kedudukan sahabat Rasulullah. Kedudukan sebenar, kemuliaan sahabat Rasulullah. Yang mereka duk rasa Tok Wali ni lebih hebat. Kadang-kadang lebih ada sahabat, bahkan lebih hebat pada Rasulullah sendiri. Tak logik kita fikir. Tapi sebab dari kecil duk Tok Wali terbang, Tok Wali meraih, Tok Wali keluar cahaya, Tok Wali, habis nak jadi Tok Wali belakang. Yang duduk tapa naik gunung jerai apa semua nak jadi Tok Wali belakang tu. Bukan apa nak jadi ada kuasa gaib sakti. Nak ada kelebihan, nak suruh orang nampak, oh hebat dia. Oh berjalan 3 langkah, macam 1,000 langkah. Oh dia kalau makan nasi 3 pinggan tak cukup tu. Jadi nak ada benda macam tu. Nah, kita katakan tidak. Makanya dari situlah kita katakan kena balik pada cara faham dan kedudukan sahabat. Kalau ada mana-mana ustaz-ustaz muda yang masih lagi ada ke lapangan, saya kata ambil daripada Sahih Bukhari. Memang ada bab dia panggil manaqib sahabat. Adalah 780 hadis dalam tu. Ada dalam beberapa puluh hadis lah. Mana asli sudah syarahkan habis. Why not kamu ambil, keluarkan bab tu saja jadi satu buku khas. Kewalian sahabat-sahabat. Tajuk tu kena rekod lah, hebat. Itu kerja saya lah. Kita letak kewalian sahabat-sahabat Rasulullah. Barulah orang Melayu selit mata. Bunyi wali. Kalau sebut kemuliaan, biasa. Kalau sebut keutamaan, biasa. Kalau sebut kewalian dan kesaktian para sahabat Rasulullah, dia celik mata. Ni barang kita mahu ni. Nampak? Rupa-rupanya belek-belek, hadis Nabi Sahih Bukhari belakang. Begitulah juga tentang sebagai contoh mimpi. Dalam Sahih Bukhari Muslim memang ada bab ru'yah, iaitu ta'bir mimpi, dan juga bab ru'yah. Memang confuse bab mimpi ni. Padahal ada hadis jelas sebut apa mimpi yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang Rasul ajar bagaimana mimpi. Ada jelas ada SOP di situ. Sebab mimpi ni salah satu pintu ke alam yang di luar daripada dunia nyata lah. Di antara dunia gaib dengan dunia nyata. Ni mimpi ni. Jadi kita tak tolak mimpi Rasulullah bermimpi, para sahabat bermimpi, bahkan wahyu, mimpi-mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu belaka. Mimpi kita bukan wahyu. Dia buat mimpi dia pun macam wahyu nabi macam kira itu. Sampai buat ajar sesak apa semua itu begini. Gitu. Baik, minta maaflah, semangat sikit malam ni Rasa semangat sikit malam ni. Baik, seterusnya sebab apa tadi seharian duduk di pesta buku. Ada program lah pelajaran buku. Saya kata dah kena ta'awuz sebanyak-banyak Kak Lina. Tu tengok tu. Masya Allah. Tak cukup berat Ustaz kita tak apa tu.
Nanti di akhir saya tunjuk waktu masalah tu tak menjadi, tak aus tu. Baik, tu nanti kita sembang lain lah. Baik, jadi di sini adalah jelas bahawa kita nak supaya bila bincang tentang perkara-perkara gaib, tak kira siapa, mesti nyatakan sumber daripada mana. Benda-benda ghaibiyah itu. Baik, kita tengok di sini. 3 orang lelaki mendatangi sebelum baginda mendapatkan wahyu. Waktu itu baginda sedang tidur di Masjidil Haram. Lelaki pertama berkata, yang mana siapakah dia? Ini cerita Rasulullah pernah didatangi 3 orang lelaki yang kemudian berlaku satu peristiwa. Cuma nanti kita akan tengok rupanya peristiwa ini, adakah ia bersabit dengan Isra' Mi'raj ataupun tidak. Sebab kejadian ini memang sebelum Isra' wal Mi'raj, iaitu sebelum Rasulullah terima wahyu pun. Jadi lagu mana nak Isra' Mi'raj sebelum terima wahyu? Sebab tujuan Isra' Mi'raj adalah ada matlamat dia yang panjang lah kalau kita bincang. Antara lain Rasulullah ketika itu kematian siapa dia? Khadijah binti Khuwailid dan bapa saudara dia Abu Talib. Yang begitu sekali duk backup dia, yang begitu sekali duk sayang dia, habis harta apa semua tu dakwah tu. Dia panggil apa dia? Sanah al-Huznun, Yaumul Huznun, yakni tahun kesedihan. Jadi marilah antaranya Isra' Mi'raj ni untuk tidak lain recharge, bagi satu motivasi pada Rasulullah berjalan, terima solat apa semua. Jadi Rasulullah pun lebih semangat dan jelas lah matlamat dia. Tidak boleh lemah semangat semata-mata kerana kematian orang tersayang. Dan antara lain, antara surah yang tunggu juga ketika itu ayat-ayatnya adalah berkenaan Nabi Nuh ataupun Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh. Sebab apa? Antara lain, menurut Ustaz Syahidul Rahman yang kita dengar dia punya tadabbur ibrah tu, kisah Nuh alaihissalam antara lain mengajarkan bahawa seolahnya Allah nak kata, hey Muhammad, kamu sedih, kamu kematian suami isteri, kamu kematian pakcik kamu. Kamu tengok Nuh. Nuh ni, dia tu Nabi Rasul. Tapi yang tak terima dakwah dia siapa dia? Isteri dia, anak-anak dia sendiri. At least kamu isteri dari awal sampai akhir bersama kamu. Nampak tak? At least kamu, anak-anak kamu semua sayang dan juga bersama dengan kamu. Nuh, isteri dan anak dia sendiri sampai sudah kufur kepada dia. Jadi Muhammad, maksudnya kita gambarkan begitulah. Jadi wahai Muhammad, steadfast and go forward. Sedih-sedih, nangis-nangis tak ada masalah, but it is time now to go forward. Sedih-sedihlah, mati-matilah, tapi kena meneruskan perjuangan ini. Itulah tak berapa lama kemudian berlakunya peristiwa apa dia? Peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Makkahil Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Baik. Pada malam itu, pada malam lain, lelaki pertama berkata, yang mana satukah dia? Dalam satu riwayat, pada waktu itu baginda sedang tidur bersama Hamzah dan Ja'far. Siapa dia Hamzah Ja'far ni? Hamzah, pakcik dia lah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ja'far bin Abi Talib. Dua-dua pakcik dia. Lelaki kedua menjawab, dia yang terbaik. Lelaki yang terakhir berkata, ambillah yang terbaik. Sepupu dia, Ustaz. Hamzah sepupu. Ja'far bin Talib sepupu. Ja'far sepupu. Ja'far sepupu lah. Abu Talib lah pakcik dia kan? Hamzah tu pakcik. Betul. Okey. Hamzah pakcik. Kepada Ali. Baik, masih Kak Lina. Dia yang terbaik, lelaki terakhir berkata, ambillah yang terbaik itu. Pada malam yang lain, ketiga-tiga lelaki itu kembali datang. Baginda melihat mereka dengan hatinya. Mata baginda tidur, namun hatinya selalu berjaga. Begitulah para nabi, mata mereka tidur, namun hati mereka berjaga. Lalu Jibril alaihissalam mengambil alih dan membawanya naik ke langit. Tengok, tiba-tiba disebutkan Jibril di situ. Jelaslah siapa yang ambil itu, yang mari 3 orang tu. Malaikat belaka lah. Baik, apa berlaku tu? Tengok nota kaki tu, Sahih Al-Bukhari nombor 7517. Kalimah sebelum baginda mendapat wahyu, quote and quote tu, kalimah quote sebelum baginda
mendapatkan wahyu, quote, sedap dengan orang bercara dalam mahkamah kan. You said, quote, sekian-sekian, quote. Pembicaraan siapa tu? Johnny Depp versus Amber Heard. Baik, katanya lagi apa dia? Dibincangkan oleh para ulama. Sebab apa? Sebab ada kalimah sebelum Nabi mendapatkan wahyu dalam cerita tadi, dalam matan cerita tadi. Sedangkan ia riwayat Sahih Bukhari. Al-Khattabi, Ibn Hazmin Al-Andalusi, Al-Qadhi Iyad dan An-Nawawi rahimakumullah ta'ala berpendapat kalimah ini mengelirukan. Hal ini demikian kerana semua perawi daripada Anas antaranya Ibn Shihab yakni Az-Zuhri dan Qatadah bersepakat menceritakan bahawa peristiwa ini iaitu Isra' Mi'raj berlaku selepas baginda menerima wahyu. Majoriti ulama kata Isra' Mi'raj berlaku lepas wahyu. Ini lagu mana pula ni? Ibnu Hajar pula lain pendapatnya. Menurutnya riwayat Syarik jelas menunjukkan malaikat mendatangi baginda sebanyak 2 kali. Kali pertama berlaku sebelum hijrah dan pada waktu itu Isra' dan Mi'raj belum berlaku. Ini siapa kata ni? Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan katanya pada kali kedua mereka kembali mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam lalu membawanya untuk Isra' dan Mi'raj. Jadi 2 kali peristiwa yang pelik ini berlaku. Peristiwa yang pelik ini berlaku. Kali pertama sebelum hijrah dan kali kedua kali pertama sebelum hijrah dan kali kedua selepas hijrah. Baik. Kita selalu meraihkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Menurut Ibnu Hajar, masa yang memisahkan antara kali pertama dan kali kedua bukan hanya 1 atau 2 malam. Malah ia mungkin bertahun-tahun. Beliau berkata, dengan demikian boleh dihimpunkan antara pelbagai riwayat ini. Kesimpulannya, Isra' berlaku dalam keadaan terjaga setelah kenabian sebelum hijrah. Itu yang pertama. Baik, kita tengok lagi penjelasan. Kata soalan lagi, kita selalu meraihkan peristiwa Isra' dan Mi'raj pada bulan Rajab. Adakah wujud hadis yang menjelaskan perkara ini? Jawapannya, jika ada hadis sahih berkenaan penentuan malam Isra' dan Mi'raj, tidak ada hadis yakni nas yang sahih berkenaan penentuan malam Isra' dan Mi'raj. Tidak ada. Begitulah yang ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumullah ta'ala. Itulah sebabnya para ulama berbeza pendapat dalam menentukan malam terjadinya Isra' dan Mi'raj. Imam An-Nawawi sendiri rahimahullah Asy-Syafi'i memiliki 2 pendapat yang berlain. Dalam kitab Ar-Rawdah iaitu taman ataupun beliau menegaskan bahawa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rajab. Ini ijtihad Imam Nawawi rahimahullah. Sementara dalam kitab fatwanya beliau mengatakan peristiwa itu berlaku pada 27 Rabiul Awal. Imam Nawawi sendiri ini menunjukkan perkara itu perkara yang walaupun gaib, perinciannya adalah furu' akidah, bukan benda usul akidah. Ada masalah kita percaya atau tak percaya, yang penting Isra' Mi'raj ada sungguh. Sebab apa? Quran hadis kata. Bila wallahu a'lam. Ada yang isyaratnya begini, ada isyarat begini. Gitu. Jika penamaan bulan tidak dapat dipastikan, apatah lagi tarikhnya, sangat sukar untuk memastikan tarikh dan hari berlakunya Isra' dan Mi'raj. Yang penting, setengah negeri cuti bila menyambut Isra' dan Mi'raj. Dan kita mempertahankan cuti itu. Tak ada masalah. Bak cuti, kita setuju. Baik, katanya lagi apa dia? Bolehkah Ustaz ceritakan secara serba ringkas perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis sahih? Jawapannya, kesimpulan pelbagai hadis sahih tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah seperti berikut.
Banyak riwayat, tapi boleh dirumuskan tidaklah sedetail sebagaimana setengah-setengah kitab menceritakan. Kadang-kadang ia agak umum dan seumpamanya. Malam itu baginda berada di rumahnya di Makkah. Baginda menunggang seekor haruan bernama Buraq. Dan dibincangkan dalam sirah sama ada Ibn Hisham ataupun Ibn Ishaq. Maulana Asri telah mengkritik perkara ini, dan beliau bukan orang pertama lah ramai ulama hadis yang membetulkan balik, iaitu Rasulullah ni mula Isra daripada mana? Sedangkan dalam riwayat sirah masyhurnya daripada rumah Ummu Hani. Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani dan kemudian berlaku Isra Mi'raj. Itulah dia sedar pagi esok dia balik, dia beritahu Ummu Hani, Ummu Hani menceritakan pada kaum muslimin. Tapi perkara ini dikritik oleh antaranya oleh Maulana Asri lah dan pelbagai lagi ulama-ulama hadis yang menyatakan sebab apa? Sebab ayat Quran sebut dengan jelas, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Dia bukan kata minal Makkahil mukarramah. Tidak, dia kata daripada minal masjidil haram. Jadi jelaslah bahawa daripada masjid lah, daripada dalam masjid. Rasulullah duduk semayang, Rasulullah duduk bersuluk ke apa semua, Allah alam lah. Tapi daripada Masjidil Haram. Cuma ada setengah sebut daripada rumah Rasulullah, yang mana rumah Rasulullah tu asalnya termasuk dalam kawasan Masjidil Haram. Dia nak takwil juga. Tak apalah. Tapi Quran sebut minal Masjidil Haram. Jelas. Jadi bila Quran sebut gitu, Quran lah kena betul. Takkanlah pandangan orang lain yang betul. Baik. Jadi baginda menunggang seekor haiwan yang dibawa khas bersama Jibril itu, iaitu bernama Buraq, yang asalnya perkataan al-barku, yakni kilat. Ia lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada kaldai. Satu langkahnya sejauh mata memandang. Lajulah katanya. Setibanya di Masjidil Aqsa, saya kalau buat kuliah Isra Mi'raj sini, saya Google Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berapa kilometer? Rasa lebih kurang 5,000 kilometer. 5,000 Adalah, dia ada line lah daripada Masjidil Haram. Boleh buat sekarang. Kak Lina boleh buat print screen, masuk lagi kita punya chat. Tujuan tengok gambar. Baik. Kemudian katanya lagi apa dia? Baginda setibanya di Masjidil Aqsa, baginda mengikat Buraq di pintu masjid. Seterusnya baginda melakukan solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebuah mi'raj, yakni tangga diturunkan dari langit. Maksudnya Buraq tu tak tempat Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Masjidil Aqsa saja. Parking situ, Rasulullah pun naiklah. Seolah-olah macam turun tangga daripada langit. Itu yang Led Zeppelin keluar ataupun Pink Floyd keluar Stairway to Heaven. Gambar siapa dia punya lagu tu, album Stairway to Heaven ke apa tu. Kemudian sebuah mi'raj, tangga diturunkan dari langit. Baginda menaikinya dan diangkat ke langit pertama, kedua dan seterusnya hingga ke langit ketujuh. Ada perincian lah. Setiap langit itu diberi salam. Ada orang jawab, siapa? Sekian-sekian. Kamu ni, apa nama? Junior kami rupanya. Nabi Adam di langit pertama. Kedua, ketiga, keempat dah. Baik. 7 langit belaka. Di setiap langit baginda berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Rasulullah SAW terus naik hingga ke suatu tempat yang sangat tinggi. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Illiyin. Lafaz yang sama Rasulullah guna bila Rasulullah nak wafat, bukan ummati tak sahih. Yang sahihnya adalah fi rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Di tepi yang, di sisi yang tertinggi. Di sisi yang, siapa dia? Tak tahulah tinggi mana. Tapi jelaslah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka roh Rasulullah berada di mana? Illiyin. Di Illiyin yang tertinggi. Tempat yang tertinggi. Baik, kemudian katanya lagi apa dia? Baik, Rasulullah terus naik hingga ke suatu tempat yang sangat tinggi. Beliau, yang baginda diperlihatkan Sidratul Muntaha yang sangat indah. Intaha bahasa Arab berhenti, maksudnya hujung, habis.
Sidratul Muntaha ni maksudnya satu tempat yang tak erti nak cerita tuan. Sudah istilah bolehlah cerita. Sidratul Muntaha. Tempat yang paling tinggi hujung sekali. Lagu mana? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Our space pun tak habis lagi tu aku. Ya, our the Milky Way of Galaxy. Yang tak habis lagi nak teroka. Nanti buka YouTube, type apa dia, how big this universe. Tengok geng-geng saintis Mak Saleh dia buat simulasi kan. Bumi besar mana, matahari besar mana, besar-besar, kecil-kecil. Lepas bumi tak tahu di mana dah, sampai kecil-kecil. Dan itu the Milky Way of Galaxy, satu. Rupa-rupanya dalam bima sakti kita ni, ada berapa juta the Milky Way of Galaxy yang sama, dan itu semua dalam ruang yang mana? Jam kita. Dan itu semua masih di bawah langit yang pertama. Saya jam. Sudah. Bayangkan, cuba kita bayangkan kalau semua, ini imajinasi lah. Kalau semua makhluk yang kita tahu space, yang Mak Saleh jumpa apa semua tu, kita bayangkan semua ni duk ada dalam ni. Semualah kita assume semua makhluk yang berada di langit pertama tu yang boleh kita tahu. Setakat ni kita sumbat dalam ruang ni, ruang buku ni, petak. Soalan saya, ruang ini, petak ni berada dalam ruang yang mana? Dan itu masih lagi di bawah langit pertama. Ada berapa lapis langit? 7. Baik. Jadi seterusnya katanya lagi apa dia? Lalu Allah mewahyukan kepada beliau diperlihatkan Sidratul Muntaha yang sangat indah dan berwarna-warni. Baginda juga melihat Baitul Ma'mur, kiblat makhluk Allah di langit. Kemudiannya iaitu kiblat penduduk langit sebagaimana Kaabah di kiblat di bumi. Lalu Allah mewahyukan kepada baginda kewajipan salat 50 waktu. Baginda menerimanya dengan patuh lalu turun. Di langit ke-6 baginda berjumpa Nabi Musa yang menyarankan agar meminta keringanan bagi umatnya. Lalu baginda kembali kepada Allah untuk tujuan tersebut. Setelah 5 kali turun naik, Allah akhirnya mewajibkan hanya 5 waktu salat. Maksudnya Rasulullah naik jumpa Allah berapa kali? 5 kali. Bukan sekali, tuan-tuan. 5 kali. Naik turun. Hai. Hebat tu. Rasulullah SAW turun kembali ke Masjidil Aqsa, lalu menaiki burak untuk pulang ke Mekah. Baginda selamat tiba di rumah dan awal pagi sebelum matahari terbit. Rumusan ni tidak panjang. Kalau nak panjang kena tunggu ceramah Isra wal Mi'raj lah. Baik. Sakhrat. Saya pernah mendengar apabila Rasulullah tiba di Baitul Maqdis, baginda naik ke atas Sakhrat, iaitu batu besar. Sampai sekarang jejak kaki baginda masih terlihat pada batu tersebut. Benarkah cerita ini? Kalau Google ni akan nampak banyak gambar-gambar batu duduk separuh lah, terbang lah, macam-macam lah ya. Tergantung dan seumpamanya. Baik. Dakwaan ini tidak didasari dalil yang kuat. Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari ni bukan tokoh salafi ataupun muhaddis yang cenderung pada aliran Athari. Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari ni adalah ulama hadis yang cenderung kepada sufi. Itu jelas. Jangan tekan saya. Dia kata apa dia? Dakwaan bahawa kesan pijakan kaki Nabi masih terdapat pada Sakhrat di Baitul Maqdis adalah sebuah cerita palsu. Wahabi ke dia ni? Tidak. Dia sufi yang anti Wahabi. Ni Syekh Zahid Al-Kautsari. Yang boleh cek selalu. Tapi dia berkata palsu. Tidak ada asalnya menurut para pakar hadis. Tidaklah. Mai apa batu-batu ni? Nak jual batu ke pula ya? Nak jual batu.
dah seumpama. Jadi habislah. Jadi sebelah ni ada macam diagram ada macam diagram untuk memperlihatkan perjalanan tersebut, mudahlah untuk kita. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, langit ke atas seterusnya berjumpa Baitul Ma'mur, seterusnya diperlihatkan Sidratul Muntaha, dan pelbagai lagi lah. Semoga Allah Ta'ala akhirnya kelak kita akan tengoklah semua benda ni meremang bulu rambut saya. Semoga sebab kita kena beriman ni, benda ni tak iman tolak hadis. Nah, dapat tidak wajib atas kita percaya walaupun mengarut macam mana, bukan mengarut, maksudnya walaupun tidak logik macam mana pun, disebabkan kita terikat dengan ini adalah khabar sahih. Rasulullah yang sebut sudah dibuktikan, maka kita pegang. Itu bezanya kita dengan Yahudi Nasara yang tidak ada sistem isnad, yakni sistem riwayah macam kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti situ jika ada soalan. Moleknya tiada. Kalau tidak, sejam pula kita. Adakah Kak Tun ada ni? Kak Khadijah, Kak Liana ada, Kak Syamsiah. Ramai juga ni. Jangan saya. Ada soalan, Kak Lina tanya soalan dekat ruang chat. Oh, cik aja. Nanti habis pukul 11 ni. Yalah dia, ada yang mengatakan Nabi Isra dari Mekah singgah hover di hover ni apa maksud dia? Singgah lah. Maksudnya dia bukan turun, dia macam berlega je. Berlega di atas lah. Bahasa Betul ke, Ustaz? Bahasa Mari. Bahasa Top Gun. Di Madinah, Yathrib, kemudian baru ke Masjidil Aqsa. Isyarat yang Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Ada asas ke Ustaz? Jujurnya, ini first time saya dengar, Kak Lina. Mana gambar saya ni? Oh, sebelah ni. Jujurnya saya first time dengar. Wallahu a'lam, saya tak berani nak kata sahih ke betul ke, riwayat palsu ke. Tapi setakat Kamu nak tak ingat dari siapa, tapi salah seorang dekat yang dululah, lamalah dekat YouTube. jujurnya saya ni Ustaz. Al-mutaffifin alliyin sijab. Sidrah itu daun pokok bidara katanya. Sidir. Sidrun. Sebab itulah madu sidir. Sebabnya lebah tu makan sidir. Lepas tu tergantung propaganda je. Betul lah tu. Itu gua Kubbatus Sakhra. Kak Lina pernah pergi lah Palestin? Dah, alhamdulillah dah masuk situ. Sebenarnya dia gua turun bawah tu. Dia dari bawah memang nampak macam ada batu. Dah betul ada ke sebenarnya kedudukan dia batu yang seolah-olah bumbung gantung gua tu? tu. Dia sebenarnya bumbung gua tu. Dia gua kecil kan. Dalam tu muatlah boleh semayang dalam tu. Kalau turun bawah tu. Adalah riwayat yang kata batu tu nak ikut Nabi masa Nabi berangkat tu. Lepas tu tak tahu macam mana boleh sampai terpegang, tak tahulah tertanggal janggut Nabi, dan janggut Nabi tu disimpan dalam satu bekas kayu. Memang boleh nampak ada janggut lah, tapi wallahu alam lah betul ke tak. Itulah benda-benda gitulah. Di Turki ni saya tak pernah cerita, saya pernah cerita dulu masa kita belajar Israiliyat apa semua dulu. Seorang penulis tersohor di Malaysia ni, saya tak sebutlah nama apa ya. Penulis novel yang menjadikan sejarah sahabat apa semua sebagai novel. Dari satu perspektif, pendekatan beliau telah berjaya lah merakyatkan tokoh-tokoh Islam kepada masyarakat anak muda masa tu 10 tahun lalu tu. Memang dahsyat. Ini terbukti dengan jumlah jualan buku dia yang sangat tinggi. Dan seingat saya boleh assume dia pernah satu tahun tu dia dapat royalti sampai 500,000. Hampir lah. Ratus-ratus ribu lah
Bermaksud buku dia sangat laku. Bermaksud sambutan kepada sirah tokoh-tokoh sejarah Islam yang dinovelkan sebab dia jadi ringan, mudah baca, sedap. Itu sangat bagus. Yang tak bagusnya, sampai satu tahap, novel-novel itu telah dirujuk oleh pelajar-pelajar universiti seolah-olah ia adalah rujukan ilmiah dan rujukan autentik dalam sirah. Sedangkan jelas pada buku tersebut ditulis novel. Sepatutnya semua orang faham dah bila sebut kata novel. Ini novel lah. Tapi itu masalah masyarakat kita. Macam hikayat Antuah lah. Kita dah sebut hikayat. Tapi still kemudian dia dianggap sebagai fakta. Sebab memang ada fakta sejarah dalam tu. Tapi fakta sejarah yang sudah dicampur aduk dengan sengaja dengan khayalan-khayalan, dengan ciptaan rekaan apa semualah. Tapi still adalah beberapa fakta sejarah tu. Jadi cara bacanya tak bolehlah 100% percaya bahawa ianya semua fakta sejarah. Semacam di England, di Mak Saleh British tu dia ada apa? Dia ada Excalibur dengan dia punya King Arthur and his friend. Merlin. Nah, jadi Mak Saleh King Arthur and Excalibur lah. Jadi mereka membaca dan mengetahui ia adalah satu legend. Jelas, ia legend, ia satu kita kata cerita, dongeng apa semua lah. Nah, tapi masalah kita ni bila benda tu sampai dan ia diceritakan oleh agamawan pula cerita seolah-olah benda tu adalah fakta sejarah yang betul, macam yang berlaku di Gunung Jerai itu. Isu asasnya adalah telaga tu dibuat oleh seorang Tok Syekh. Tok Syekh tu ada ke tidak? Satu hal, tapi tak kira kalau dia ada pun dia buat telaga, asal usul telaga ni siapa-siapa buat pun untuk minum air itu saja. Apa masalah? Tapi kemudian dikatakan sebab Tok Syekh tu yang buat telaga ni ada kelebihan tertentu. Nak kata ada kelebihan tu, Islam jaga tu. Kalau tak mana-mana tempat jadi ada kelebihan. Mana-mana tempat boleh jadi ada kelebihan. Baik, balik pada cerita penulis tadi. Saya tak sebut nama ya, Kak Rafidah. Dia pun cek terutuk ni. Jadi pernah berlaku satu kali bila pihak UKM masa tu Ustaz Rizal Abdul Jamil apa semua mula raise up isu ini 2012 2013. Saya baru duduk sama master di API masa tu, Ustaz saya sama master di UKM dalam bidang sama sejarah, dalam bidang sejarah tabunan Islam. Apa yang berlaku adalah UKM keluarkan geran khas untuk kaji balik metod dia dalam menukilkan sirah tu. Sumber-sumber dia nak tahulah sama ada dia eligible merujuk pada sumber asal, masadir dan maraji' dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggerisnya apa semua begini. Jadi kesimpulannya metod dia tu metod yang agak-agak umum, agak-agak ialah penulis novel yang jumpa fakta dan dikreatifkan. Soalan begitulah. Jadi yang 2-3 isu yang ada adalah pertama sumber dia tu autentik tidak yang dirujuk. Yang kedua bila dia kreatifkan itu adakah sudah dikira menokok tambah? Apatah lagi bila kisah itu tentang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad, para sahabat sekalian, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seumpamanya. Jadi apa yang berlaku kemudian adalah satu masa dia pernah pergi Turki ni Kak Lina. Dia pergi Turki, dia update di Facebook dia ya. Dia update di Facebook dia satu gambar baju lusuh, gamis diperbuat dari macam jerami gitu. Dan caption yang ketika saya ingat sangat sebab saya komen, saya tegur dia. Dia kata inilah persalinan yang Rasulullah pakai ketika naik Mi'raj ke langit yang Jibril bawa daripada syurga. Saya kata, kejutlah kita. Itu dakwaan yang sangat dahsyat tu. Bermaksud atas muka bumi ni dah ada bahan daripada syurga. Dia dakwa baju tu sebelum Rasulullah naik ke langit, Jibril telah bawa sepersalinan baju. Saya ingat nak bersanding, nak berkahwin apa semua. Sepersalinan ni. Dan dia tunjuk gambar benda tu. Dan dia kata dia dah tanya orang yang jaga tu, memang orang tu jaga khazanah itu turun temurun daripada tok nenek moyang dia selama bergenerasi dah. Dan pada dia itu adalah autentik. Cara dia terima maklumat itu pada dia adalah sudah cukup autentik. Tepuk dahilah kita. Tidak begitu ya, dalam bidang sejarah pun
Bukanlah bila kita jumpa fakta mana-mana tu, oh betul dah ni. Tak boleh gitu. Mesti disilang semak, diperhatikan balik dan seumpamanya. Jadi saya tegurlah dia, Pak Latif. Saya tegur. Maaf ya, saya tarik balik. Apa nama, saya tegurlah. Saya kata, Tuan, apa nama, lebih kurang begitulah ya. Bermaknanya, Tuan, setahu saya, perkara yang di dalam syurga ni Allah Ta'ala sebut, Rasulullah sebut, fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang padanya mata, fiha ma ainun, mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, yang hati tak pernah terlintas. Maksudnya mustahil. Hatta angin yang bertiup dalam syurga pun bunyi dia, telinga kita tak pernah dengar atas muka bumi. Itu syurga. Maksudnya apa dia? Selagi kita boleh imagine, selagi kita boleh rasa-rasa, confirm tu bukan syurga. Confirm bukan syurga. Tiba-tiba, baju buruk tu didakwa daripada syurga. Jam, tuan. Jam. Saya kata lekeh sangat kalau syurga macam ni. Apatah lagi yang nak dibawa Nabi Muhammad, bukannya orang biasa-biasa. Tapi disebabkan dia rasa, saya dah tak. Dia jawab masa itulah. Dia jawab dengan very defensif. Dia kata, ni saya malah cerita ni. Saya tahu dah kalau cerita mesti ada orang komen macam ni. Saya kata sudah. Inilah pentingnya manhaj ataupun metod ataupun kita panggil epistemologi, iaitu qawaid, kaedah-kaedah dalam kita melihat satu-satu sumber ilmu. Bila nak bincang pasal agama, sumbernya apa? Bila nak bercakap benda gaib, sumbernya apa? Dan seumpamanya. Kalau tak, jadilah mengarut yang seakan hari ni tu, sebab tidak jelas tentang sumber dan apa yang kita nak sembang dan seumpamanya itu. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Di sini ada pesanan yang menarik ni. Kalau tak silap asal tak ada nyatakan genre novel fiction karya beliau. Dia sebut novel sejarah Islam sebenarnya. Saya tahu sebab saya pun tulis novel itu juga dulu. Pada tahun 2010 saya tulis novel yang sama dengan dia. Rabi'atul Adawiyah, Aminah dan juga Fatimah. Lepas tu saya kata, tak betul ni. Walaupun teknik kita tu teknik yang tidaklah mereka cipta sehingga ni masih lagi kekalkan konteks yang asal. Tapi bila tengok balik tak boleh, ni dah macam aku cipta sirah lain ni. Saya stop lah. Bertaubat nasuha tuan-tuan. Okey, ya. Tapi membaca Madinah Takarabah semuanya based on hadis dan fact, itulah kelebihan Ustaz. Inilah yang Ustaz Luqman Makhtar cuba bawakan, iaitu teknik dia cuba buktikan kata boleh sebenarnya. Berbekalkan hadis-hadis tu, data-data yang ada tu boleh buat. Saya pula dah trauma dulu tu, saya jadi alamak. tak nak langsung. Saya takut. Tu. Wallahu a'lam. Jadi semoga saya harap ramailah orang yang boleh dapatkan novel Ustaz Umar tu. Ni sampai menangis-nangis, ramai ni kata sedap apa semua. Saya nak baca yang Ustaz Umar, saya tak berani. Ada dia bagi tu. Jadi alamak. Saya takut bila saya baca tu saya jadi ada benda lah kita tengok. Kita tak setuju dengan Ustaz Umar lah, dengan Ustaz Luqman tu. Setakat ni dah semua kata bagus semua tu, insyaAllah okey aku. Hatta Ustaz Zulkhairi pun sangat admire lah dengan pendekatan Ustaz Umar tu. Jadi kalau dah tutup guru saya pun kata okey lah tu, insyaAllah. Okey Kak Liza, boleh kita boleh Ustaz. 1,500 anak Ustaz pun dah berapa kali terprem dah tu. Ni ada smackdown lepas ni. Ini Ustaz, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam.
Masih pada semua ada 27 orang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Terima kasih Pak Terima kasih, Syida, Ustaz. Puan Liza. wabarakatuh. Ini Syida, Liza. Sama-sama. Hari ni lain sikit kan Ustaz punya perbincangan dia kan? Dia dah ada topik hangat sekarang. Sebab ada topik hangat. Betul, topik hangat tu kena bagi tahu sebab ramai pun tak tahu. Sekurang-kurangnya kan bila orang bercakap tu kita tahulah. Kalau tak boleh nak tu pun sekurang-kurangnya masuk kat telinga kita, kita boleh timbang-timbang lah kan. Itulah sebenarnya macam tu. Kita bila kita tahu itu kita je lah. boleh Kadang timbang. kita nak explain pun susah juga kan. Ya. Sekurang-kurangnya kita dah boleh Salahnya timbang lah sebab kita ada maklumat-maklumat lain kan. Masa ceramah kat makcik ada je ustaz yang masih ulang yang pasal perempuan tua tu yang bongkok tu kan. Biasa dengar juga kan, siapa biasa dengar macam tu. Yelah Yang fakta tu dulu-dulu kita tak tahu kan. Ya. Dengar je lah. Okey, terima kasih banyak. Sama. Lah kita macam Ustaz cakap tadi lah, syukurnya kita ni masih ada kesempatan kita mendapat benda-benda fakta-fakta sebiji-sebiji yang Sumber yang benar, daripada sumber yang benar kan. belajar hadis, belajar apa sejarah yang betul-betul lah kan, bukan dia dah alhamdulillah lah, walaupun ada kontroversi apa yang kita buat ni, tapi insya-Allah lah kan, mudah-mudahan Allah membantu kita semua lah. Terima kasih semua. So insya-Allah kita sambung lagi pagi dengan Ustaz Nazri pula. Ustaz Nazri pagi pukul 9.30 pukul 9 Liza ya. Ya, bismillah. Tak masuk dalam isi hantar. Ustaz ada tugasan. Yang batal tu apa? Yang batal kelas mana? Oh, yang batal tu ATM. ATM malam ni ya. Itulah nasib yang terlambat masuk. Sebab Ralik tengok ATM batal, sekali-kali cuba tengok ada kelas dah. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi insyaAllah. Okay, so saya akan malam ni lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.